Soalan 1. Zika sempervirens merupakan pokok yang tertinggi di dunia. Setiap hari pokok ini dapat menyerap 1000 kg air dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan daun sehingga ketinggian 100 meter. Sistem pengangkutannya yang efisien seperti dalam Rajah 41 dapat memastikan air diangkut secara berterusan dari akar ke pucuk. Mula-mula, air dari tanah meresap masuk ke dalam sel rambut, akar dan sel epidermis akar secara osmosis. Seterusnya, keupayaan air yang tinggi di dalam sel-sel rambut akar menyebabkan air meresap dari sel rambut akar ke sel korteks secara osmosis. Keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan merentas lapisan korteks, endodermis dan perisikal. Hal ini mewujudkan tekanan air yang menolak air ke dalam salur xilem akar dan seterusnya ke dalam salur xilem batang. Tindakan kapilari xilem yang dihasilkan oleh daya lekitan dan daya lekatan serta tarikan transpirasi untuk menggerakkan air secara berterusan di dalam salur xilem batang. Semasa proses transpirasi berlaku, ia meresap keluar sebagai wak air dari ruang antara ke sel persekitaran melalui stoma yang terbuka. Sel-sel mesofil berspan kehilangan air dan menjadi keupayaan air rendah. Terhadap sel-sel berhampiran, molekul air dari sel-sel berhampiran akan meresap secara osmosis ke sel-sel mesofil berspan. Pergerakan ini menghasilkan daya yang dinamakan tarikan transpirasi yang menarik molekul air dari dalam salur xilem daun untuk bergerak keluar daun. Soalan B. Rajah 1.2 menunjukkan dua proses yang dialami oleh tumbuhan. Bezakan proses X dan Y. Proses X berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin, manakala proses Y berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Selain itu, proses X berlaku dalam semua tumbuhan, manakala proses Y hanya berlaku dalam tumbuhan herba. Akhir sekali, proses X membebaskan air dalam bentuk uap air, manakala proses Y membebaskan air dalam bentuk titisan air. Soalan C. Sebuah kilang membebaskan sisa toksik ke udara dan air. Keadaan ini menyebabkan air dan tanah di kawasan tersebut tercemar dengan logam berat. Hal ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, bahkan merencat pertumbuhan-tumbuhan serta membunuh hidupan akuatik. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, cadangkan satu cara semula jadi untuk mengurangkan kandungan logam berat di dalam tanah dan air di kawasan tersebut. Pokok berperanan menyerap gas karbon yang dilepaskan oleh aktiviti pembakaran, pengangkutan dan sebagainya. Gas pencemar juga dapat ditapis dan dikurangkan dengan teknologi semula jadi dalam pokok itu sendiri. Setiap bahagian pokok mempunyai proses fitoremediasi yang mampu bertindak balas dengan menyerap, menyetera, mengurai dan menukar dan melepaskan kimia berbahaya daripada persekitaran pada bentuk yang lebih selamat. Itu je.